Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 3 Disember 2021 bersama saya VVM Zaika. Berita utama, Gabungan Parti Sarawak GPS menampilkan 24 calon muka baharu bagi menghadapi pilihan raya negeri Sarawak ke-12 PRN 12 pada 18 Disember depan. Pengerusi GPS Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, kesemua calon baharu itu terdiri daripada mereka yang berusia antara 30 hingga 40 tahun. Satu lagi ialah kita juga memperkenalkan beberapa muka baru yang berumur di antara 30-an hinggalah 40-an. Kerana kita percaya bahawa mereka ini akan sama-sama kita latih dan seterusnya didedahkan dengan politik ala Sarawak. Kerana politik Sarawak adalah politik yang memperjuangkan masyarakat berbilang kaum, berbilang agama, berbilang budaya dan juga keturunan. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan watikah pelantikan calon GPS di Ibu Pejabat Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB di Kuching pada Jumaat. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menambah penampilan barisan calon baharu dan muda itu adalah berlandaskan kepada ekonomi digital dan kelestarian alam sekitar. Dan keduanya, landscape politik Sarawak hanya orang Sarawak yang tahu. Sebab itu GPS meletakkan tema kita iaitu Sarawak First dan juga wawasan ekonomi kita yang berlandaskan landscape ekonomi baru yang berteraskan kepada digital ekonomi dan memberi tekanan kepada sustainability dan juga alam sekitar. Sementara itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menegaskan kesemua muka baharu mempunyai cara tersendiri dalam memastikan Sarawak terus maju di masa hadapan. Pendedahan orang muda sudah tentu mereka mempunyai cara mereka sendiri. Dan sebab itu, kalau kita lihat daripada senarai muka-muka baru, ada yang baru umur 30, untuk wanitanya ada yang berumur lebih kurang 32-33. Inilah GPS. When we talk, we do it. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menamatkan spekulasi apabila beliau akan bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Gedong pada PRN 12 kelab. Sebelum ini, beliau merupakan penyandang kerusi Dun Satok selama 8 penggal bagi menggantikan Datuk Muhammad Naruddin Majais di kerusi Dun berkenaan. Dalam pada itu, kedua-dua timbalannya, Datuk Ahmad Douglas Uga Embas dan Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan kekal bagi mempertahankan kerusi Dun Bukit Saban serta Dun Bukit Sari. Laporan seterusnya, Pusat Komersial Bintangor bakal mengubah lanskap pembangunan Bandar Bintangor yang dijangka disiapkan dalam beberapa tahun akan datang. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, pusat komersial itu turut menjadi pemangkin ekonomi digital kepada Bandar Bintangor. Projek tu kesannya banyak kepada masyarakat kita, khasnya orang Bintangor. Kerana saya pernah datang Bintangor masa kecil. Kerana abang saya ketua polis itu. Jadi saya diam di kuartus, ada kuartus polis. Jadi kita melihat Bintangor dari tahun ke tahun berubah, tapi kita mau juga dalam era digital tu Bintangor pun juga ada ekonomi digital dengan pusat yang inovasi tadi. Tahniah kepada orang Bintangor. Beliau berkata demikian semasa majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Bintangor LAKMB, Tabung Baitul Mal Sarawak TBS dan Kumpulan Syarikat Naim di Bintangor pada Jumaat.
Ketua Menteri menambah kawasan Bintango akan terus menikmati pembangunan hasil kerjasama pimpinan 3 wakil rakyat yang terdiri daripada Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab, Penyandang Adun Semop Datuk Abdullah Saidul dan Penyandang Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing sebagai satu pasukan gabungan Parti Sarawak GPS. Dalam pada itu, Ketua Menteri turut meluluskan beberapa projek di kawasan Bintango. Benteng. Okeylah. First phase 17 million. Okeylah kita mula benteng ya. Jangan tanah tersusun. Keduanya jalan, kita ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Yusof kerana dapat peruntukan dari kerajaan pusat untuk mula 45 juta jalan. Daya Datuk Ding pun Naga waterfront tadi ni dapat nak ngatan dak no ya. Kacak gila waterfront ya. Bolehlah Datuk Ding, kerajaan akan beri waterfront di kawasan yang sebenarnya dah dilulus saya. Notok dah dilulus, nunggu SPA dan peruntukan telah di set aside lah untuk waterfront tu, dan waterfront tu akan bersambung dengan projek yang ada tu. Selain itu, katanya, projek menaik taraf Kompleks Sukan Bintango, Taman Rekreasi dan Jambatan Muhibah turut diluluskan. Sementara itu, Pusat Komersial Bintango merupakan usaha Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Bintango dengan kerjasama tabung Baitul Mal Sarawak TBS dan kumpulan syarikat Naim dalam mentransformasikan Bandar Bintango. Pusat komersial ini akan dilengkapi bangunan kedai waterfront, gelanggang petong, kuarters kerajaan, menaik taraf masjid, pusat inovasi Bintango dan juga Dewan Suara Bintango. Laporan berikutnya, Kementerian Utiliti Sarawak dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB Sarawak sebagai agensi pelaksana berjaya menyiapkan stesen penggalak Bekenu baru. Manakala tangki air aras tinggi ditiris untuk bekalan air ke Kampung Siwak Terahat, Depo Imigresen dan Kuala Sibuti Bekenu kini masih dalam pembinaan dengan kedua-dua projek tersebut bernilai 14 juta ringgit. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, projek ini merupakan usaha kerajaan Sarawak untuk memastikan penduduk di daerah ini dapat menikmati kemudahan asas bekalan air bersih yang lebih baik dan berterusan sekaligus menambah baik infrastruktur dan sistem bekalan air di kawasan berkenaan. Setakat ini, katanya, projek pembinaan stesen pam penggalak telah siap sepenuhnya dan dijangka memberi manfaat kepada 19 kampung, 2 rumah panjang, sebuah sekolah dan sebuah depo tahanan imigresen dengan kapasiti pengeluaran sebanyak 1.2 juta liter sehari. Manakala katanya, projek pembinaan tangki aras tinggi tiris berkapasiti penyimpanan sebanyak 2 juta liter kini masih dalam peringkat pembinaan dengan kemajuan projek sebanyak 62.2% dan dijangka siap dilaksanakan menjelang suku pertama tahun 2022. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis pelancaran projek Pam Penggalak Jenggala Subis bahagian Miri pada Selasa. Jelas Datuk Amar Awang Tengah lagi, stesen Pam Penggalak ini akan membekalkan air bersih yang lebih konsisten dan mengurangkan masalah ketiadaan air dalam masa yang singkat sekiranya berlaku kebocoran paip yang tidak disengajakan. Dalam program berasingan, beliau menegaskan rakyat diingatkan untuk tidak terpedaya dengan janji manis pembangkang dalam pilihan raya negeri Sarawak ke-12 PRN 12. Tegas beliau, cukuplah 22 bulan mereka memerintah dengan banyak projek pembangunan yang telah diluluskan sebelum ini dibatalkan dan pemberian peruntukan pembangunan yang kurang. Akibatnya, ujar beliau, kerajaan Sarawak terpaksa membiayai sendiri projek pembangunan yang sepatutnya dibiayai Kerajaan Persekutuan yang diperintah Kerajaan Pakatan Harapan PH ketika itu. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan jambatan Kampung Rancah-Rancah yang bernilai lebih RM600,000. Sementara itu, Menteri Muda, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak yang juga bekas Adun Bekenu, Datuk Rozi Yunus berkata jambatan tersebut sangat membantu penduduk di seberang kampung dan seterusnya membangunkan kawasan tersebut. Selain pembinaan jambatan, jelasnya terdapat beberapa projek yang telah dan akan dilaksanakan di kampung tersebut, antaranya Benteng Sungai Lumut, Masjid Sinaran Kampung Rancah-Rancah dan naik taraf jalan dengan kos keseluruhan berjumlah RM2.3 juta. Manakala di Bukit Saban, sebanyak 4 tapak projek program transformasi luar bandar RTP bagi kawasan Dun Bukit Saban berjumlah keseluruhan RM850,000 diserahkan oleh Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Betong kepada kontraktor dilantik dalam majlis ringkas pada Rabu.
Penyerahan pertama membabitkan projek membina Jalan Putus Nanga Bangkit Sepauh berjumlah RM300,000 kepada syarikat Rezeki Bumi. Ia diteruskan dengan penyerahan projek naik taraf jalan dan jambatan ke Rumah Panjang Ulu Teru, Debak kepada Rentap Bukit Sadok Enterprise yang menelan peruntukan sebanyak RM200,000. Seterusnya, penyerahan tapak projek membina jambatan gantung di Nanga Teru Baroh, Debak yang juga bernilai RM200,000 dan akan dilaksanakan oleh syarikat Nur Permata. Manakala penyerahan projek keempat iaitu membesarkan jalan akses, benteng dan reling ke Rumah Panjang Babu Kara, Debak yang akan dilaksanakan syarikat ONI bernilai RM150,000. Beralih ke program Ziarah UKAS yang merupakan satu program kemasyarakatan dalam membantu rakyat sempena penularan wabak COVID-19. Pada kali ini, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS telah bekerjasama dengan Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Sarawak Maksak daerah Tatau bagi menyerahkan sumbangan bakul makanan. Pengerusi Pusat Pemulihan dalam Komuniti PPDK Sinaran Kasih Tatau merangkap pengerusi Maksak daerah Tatau, Long Jok berkata, dengan adanya program sebegini dapat meringankan beban masyarakat yang terjejas akibat COVID-19. Bantuan itu katanya dapat meringankan beban mereka khususnya dalam kita masih berhadapan dengan wabak COVID-19. Dalam program itu, sebanyak 71 bakul makanan kering telah diagihkan kepada warga emas dan golongan orang kurang upaya OKU di 3 lokasi rumah Francis Lagan Sungai Sap, Pusat Warga Emas Pawe dan PPDK Sinaran Kasih Tatau. Sekian edisi malam bersama saya, VVM Zaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, kami kongsikan sedikit informasi mengenai pilihan raya negeri Sarawak yang ke-12. Salam UKAS.